Assalamualaikum and salam sejahtera. So welcome back to my YouTube channel Cikgu Pakar Kira-Kira by Miss Nisa. Okay, so inilah video bahagian yang ke-11 bagi guideline kerja khusus akaun 2021. Okay, bahagian yang ke-11 Miss akan guide you all macam mana untuk you rekodkan segala urus niaga yang kita dah buat sebelum ini, iaitu dalam lampiran B, C dan juga D. Okay, so bagi lampiran dan juga E. Okay, so bagi lampiran-lampiran yang telah you selesaikan, okay, so kita akan pergi kepada next step, iaitu kita panggil sebagai buku catatan pertama. Okay, untuk video ini Miss tak explain secara detail apa itu BCP, apa itu journal, apa itu buku tunai, apa itu buku teruncit. So Miss dah sediakan satu video khas yang ini. So make sure you pergi dulu tengok video I yang ini untuk dapatkan gambaran. Mungkin ada yang terlupa apa itu journal arm, journal khas, buku tunai dan buku teruncit. You tengok dulu untuk video I yang ini, baru you boleh proceed untuk video yang bahagian yang ke-11 untuk kita teruskan berkaitan dengan buku catatan pertama. Okay, dan untuk record juga Miss akan beri secara general, dan mana yang sama you just follow sahaja, kerana Miss tidak boleh memberi secara 100% bagi semua urus niaga yang ada dalam you punya kerja khusus ini. Okay, so jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel for those siapa yang belum subscribe lagi, Cikgu Pakar Kira-Kira by Miss Nisa. Like my video if you're happy with my video, share with your friend, okay, and then comment if you have any questions. Alright, so untuk video yang BCP tadi tu, I akan letakkan link dekat dalam bahagian description untuk you terus pergi kepada video berkaitan dengan penerangan bagi buku catatan pertama. Okay, so if you are ready, so let's go with our bahagian yang ke-11. Let's go! Okay, hi, so welcome back. Alright, so ini adalah bahagian yang ke-11 bagi kerja khusus akaun 2021 yang mana Miss akan guide you berkaitan dengan buku catatan pertama. Okay, tapi untuk video kali ini Miss akan guide dululah bahagian journal, iaitu journal arm dan juga journal khas. Okay, supaya you boleh fokus untuk satu bahagian BCP dahulu. Okay, so sebelum I teruskan berkaitan dengan bahagian BCP, pastikan my dear, you dah ada you punya kolom bagi buku catatan pertama you lah. So antaranya you dah ada siap-siap berkaitan dengan journal arm. So ingat journal arm kita punya bahagian kolom yang you perlu ada, kita ada tarikh, butir, debit, kredit. Itu bagi journal arm. Okay, manakala untuk journal belian, journal jualan, journal pulangan jualan dan juga journal pulangan belian, sama juga you akan ada 4 kolom, yang mana tarikh, butir, cuma dekat bahagian 2 kolom yang terakhir ni dia lain sikit. You perlukan letak sini nombor dokumen dan juga jumlah. Okay, samalah dengan jualan, journal pulangan belian dan juga journal pulangan jualan. So I pergi dulu kepada bahagian journal dahulu bagi video kali ini. Okay, so untuk yang journal arm, okay, bila berkaitan dengan journal arm, apa yang you perlu tahu adalah apa sahaja yang melibatkan berkaitan dengan kredit, ataupun selain daripada wang masuk, wang keluar, ataupun wang kecil, ataupun selain daripada urus niaga yang melibatkan secara kredit, dan ataupun pulangan yang melibatkan barang niaga, maka you kena campaklah dia ke dalam journal arm. Okay, so tengok balik video I berkaitan buku catatan pertama bagi untuk you clearkan lagi. Okay, so kalau kita tengok dekat soalan ni, okay, untuk yang pertama, okay, untuk urus niaga yang pertama iaitu memulakan perniagaan dengan membawa masuk modal. Okay, yang mana modal kita dah ada semua ni kan. Okay, ini you akan masukkan dia ke dalam journal arm. Okay, bila you kena masukkan dalam journal arm, maka you kena tahu debit dan kredit dia. Okay, so macam mana you nak tahu? Simple. Tunai di bank adalah sebahagian daripada aset, tunai di tangan adalah sebahagian daripada aset, peti sejuk buku adalah sebahagian daripada kita punya aset. Maka semua ni you akan masukkah dia ke dalam belah debit. Makanya you akan masuklah dekat dalam journal arm you masukkan dulu tarikh, iaitu 2020 Mac 1, you masuklah kat sini. Kita ada apa tadi? Tunai di bank. Okay, lepas tu kita ada tunai di tangan. And last sekali kita ada apa lagi satu? Peti sejuk buku. Jangan tulis peti sejuk buku. Dia adalah sebahagian daripada kita punya apa? Lengkapan. Okay, yalah, lengkapan kita, kelengkapan ataupun peralatan. Boleh? Okay, kelengkapan lah. Kelengkapan. Yang ni tolong confirmkan balik dengan cikgu you. Kalau dia kata alatan pejabat, tak boleh. Alatan pejabat macam printer, komputer. So mungkin dia boleh sebagai kelengkapan ataupun peralatan. Okay, so you masukkan amount apa yang you dah letak ya, ikut amount you masukkan sendiri. And then total tu you akan letak 10,000. Bukan? 10,000 ni saya punya. Tengok bergantung pada you all. Kalau you buat masuk total modal adalah sebanyak 15,000, maka you akan jadikan satu lagi iaitu dekat bahagian kredit. Ini adalah modal you.
Contohlah I ambil tunai di bank, you letak 2,000. Contoh saja sayang. Kat sini you letak 1,000. Dekat sini you letak 2,000. Okay. Maka bila you tambah ke semua dapat 5,000. 5,000 ni you akan letaklah sebagai modal. So bergantung kepada urus niaga apa yang you telah recordkan. Okay. So settle untuk the first one, yang mana ini kita akan record dia ke dalam journal arm. Boleh? Okay. Seterusnya, invoice. Okay, bila you nampak invoice, automatik dalam kepala you fikir apa? Hutang. Bila I cakap hutang dalam video I yang sebelum ni, I cakap apa? Hutang you maka kena masukkan journal. Tapi nak tahu dia masuk journal arm atau journal khas, you kena tengok dulu butir ni. Apa yang you beli? Adakah dia menyebabkan barang niaga? Adakah you beli burger? You beli telur? Tak. So bila dia bukan menyebabkan barang niaga, maka you kena masuklah dia ke dalam journal arm. So bila nak journal arm, kena ada debit credit. So apa you akan fikir? Ini semuanya adalah peralatan. So bila melibatkan peralatan, dia adalah sebahagian daripada aset. Is it? Maka you akan debitkan dekat sini peralatan dan ambillah amount yang semua ni. Ni yang bawah jumlah ni. Lepas tu kreditkan apa? Sebabkan you berhutang dengan IDC Fixture ni adalah nama syarikat yang mana saya hutang beli peralatan. You letak nama company peralatan yang you sendiri, you letakkan dia sebagai you punya kredit. Kenapa? Sebab you perlu merekodkan nama orang yang mana kita berhutang dengan dia. Okay, ataupun kita panggil sebagai akaun belum bayar. Dan tapi disebabkan dia melibatkan selain pada barang niaga, selalunya kita akan letak itu sebagai lain-lain akaun belum bayar. So yang tu tolong confirmkan dengan cikgu sekolah anda. Sama ada letakkan akaun belum bayar and letak nama perniagaan, ataupun lain-lain akaun belum bayar nama perniagaan. Itu confirmkan dengan cikgu sekolah anda. Boleh? Okay, sebab kat situ markah diberi oleh cikgu sekolah anda. Okay, so maka you akan letaklah dekat dalam you punya journal arm. Okay, iaitu peralatan, debit peralatan, kredit EBB dan nama lah, nama EBB you. So maka you masukkanlah amount yang you telah letak dalam urus niaga yang kedua tadi. Okay, dan masukkan juga tarikh. That's it. Okay, done. Okay, seterusnya, ini adalah melibatkan wang tunai. Saya tak buat lagi sebab dia melibatkan dalam buku tunai. I biarkan dulu. Seterusnya, membeli barang niaga secara kredit. Macam mana I tahu kredit? Sebab dia invoice. Dan ini asal. Dan I pun tahu bila asal dia mesti melibatkan pembelian secara hutang. Tengok dekat bawah, adakah dia berkaitan dengan barang niaga? Ya. Maka automatik you akan masukkanlah dia ke dalam journal belian. Okay. Untuk journal belian, journal jualan, journal pulangan belian dan journal pulangan jualan, macam mana you nak record kan? Simple sayang. Tak perlu tahu debit kredit, yang you perlu tahu adalah nama saja. Apa-apa pun jangan record nama kita di dalam butir sebab kita memang dah tahu nama kita. So apa yang you perlu recordkan? Contohnya kalau journal belian, you membeli. So bila you membeli, of course you akan recordkan semua nama-nama akaun belum bayar you. Okay, journal jualan, dekat bahagian butir you akan record apa? You akan record semua nama-nama akaun belum terima. Dalam journal pulangan belian juga, maka you akan rekodkan semua nama-nama akaun belum bayar. Dan journal pulangan jualan, you akan rekodkan semua item yang mana dia berkaitan dengan akaun belum terima. Boleh? Okay, so kita pergi dulu kepada journal belian. So antara journal belian you akan masukkan contohnya adalah apa? Invoice, asal, so lah journal belian. Tengok bawah, check adakah barang niaga? Ya, maka you akan masuklah dia ke dalam journal belian. So dekat butir you akan apa? Dia akan tahu apa? You akan letaklah nama pembekal you. Yang apa you letak ke sini you masukkan. Okay, so contohlah kat sini nama dia adalah ABC Sendirian Berhad, for example. Maka dekat sini you pun akan masuklah ABC Sendirian Berhad. Boleh? And tarikh you masukkanlah. Kalau macam sini tarikh dia kata 1 hari bulan. So kat sini you pun masukkanlah 2021. Ya ke? Tengoklah tarikh you balik. Mac 1. Ini nama ABB you. Nombor dokumen, kalau dekat sini nombor dokumen dia adalah INV 123. So dekat sini pun you akan masuklah INV 123. Okay, dan kalau dekat template ni kira total dia semua dapat 1636. Maka dekat sini you masukkanlah 1636. So itu cara untuk you recordkan ke dalam journal belian. So lepas ni macam mana tahu masuk journal belian ke tak? Tolong dengar sini betul-betul. Bila you nampak saja dia adalah berkaitan dengan invoice, asal, dan dia ada melibatkan barang niaga. You membeli barang niaga macam roti, telur, apa lagi? Burger oblong,
kambing oblong, maka you akan masukkanlah dia ke dalam journal belian. Okay, so you kena cari lagi lah. So antaranya yang ini dekat page 7. Lepas tu dekat page 8, this one masuk juga. Masukkan nama pembekal you, nombor invoice and berapa total dia. I tak nak ajar you masuk tapi I guide sahaja. Boleh? Sebab I hanya boleh guide sahaja, tak boleh beri secara detail sangat. Okay, okay, lagi muka surat berapa lagi? Pergi tengok lagi next page. Pergi pada muka surat. Ini 9 ni bukan sebab belian secara tunai. Dia bukan melibatkan hutang. So tak boleh masuk. Okay, belian tunai, lagi sekali dia bukan melibatkan hutang, tak boleh masuk. Receipt berkaitan dengan duit keluar masuk, tak boleh masuk. Nota kredit bukan. Cari invoice. Cari invoice asal. Invoice, okay, this one invoice asal. Jangan terus masuk cek butir. Adakah beli barang niaga? Ya. So masukkan dalam journal belian. Masukkan nama pembekal, tarikh, nombor dokumen dan juga jumlah. Masukkan, proceed. Okay, lagi sekali invoice asal. Ini pun sama, masukkan dia ke dalam journal belian juga. Okay, so yang tadi pun sama, you akan masukkan ke dalam journal belian. Okay, okay, lagi proceed lagi muka surat 14. Tak ada, ini invoice salinan, bukan invoice asal. Okay, lepas tu kita ada apa lagi? Pergi kepada next sampai you nampak invoice asal seterusnya. Muka surat 18, ini pun you boleh masuk. Ya ke? Tengok dulu, adakah barang niaga? You beli barang niaga secara hutang? Ya, yes. Maka you akan masuk juga dalam journal belian. Masukkan nama pembekal you, tarikh, nombor dokumen dan juga jumlah. Okay, and then seterusnya ada lagi satu ni, iaitu pada muka surat 19, you beli telur. Ini telur ni adalah barang niaga, maka you akan masukkan dia dalam journal belian. Masukkan nama pembekal, nombor dokumen, tarikh dan juga jumlah. Okay, dan seterusnya ada lagi, ini invoice salinan bukan. Okay, seterusnya tiada. Ada satu lagi, muka surat 24, invoice asal. Masukkan nama pembekal you, nombor dokumen, tarikh dan juga jumlah. Okay, 25. Ada lagi satu 25, invoice asal. Masukkan nama pembekal you, nombor dokumen, tarikh dan juga jumlah. Ini pun akan masuk dalam journal belian. Okay, faham? Tak susah pun. Okay, okay, selain pada invoice asal, apa lagi item yang you boleh masukkan ke dalam you punya journal belian? Dan lagi satu adalah nota debit. Kalau you nampak nota debit asal pun you boleh masuk dalam journal belian. Tapi for this transaction, I rasa tak ada nota debit asal. Yang I nampak hanyalah nota kredit. So tak ada apa-apalah. Okay, okay, that's it. So itu adalah item yang you akan masuk dalam journal belian. So bila you dah masukkan semua, masukkan. So end up dekat bawah ni you akan tulis apa? You akan tulis ni account belian. And then sebab belian adalah sebahagian pada debit, belian. So you akan letak sini debit dan you akan totalkan semua amount yang ada dekat sini, masukkan sini sebagai total. Okay, dan make sure sekejap berkaitan dengan akaun belian ni, you tolong anjakkan ke sini sikit. Semacam yang ni, nama yang ni you akan rapatkan sikit dekat line yang ni. Yang akaun belian you anjak sikit ke kanan. That's it. So siaplah you punya journal belian. Boleh? Okay, settle bahagian journal belian. Next, kita pergi pula pada journal jualan. Journal jualan, you akan ambil dokumen yang mana? Apa sahaja dokumen yang melibatkan invoice dan dia adalah salinan ataupun nota debit, yang mana dia juga adalah nota debit salinan. You akan masukkanlah dia ke dalam journal jualan. So you akan scroll lagi benda yang sama. Okay, kalau tadi you akan masukkan nama pembekal ataupun kita panggil sebagai ABB. But for this one, you akan masukkan semua yang berkaitan dengan ABT. Okay, so tolong cari berkaitan dengan invoice salinan. So invoice salinan yang mana? Ingat tak yang you ada jual dekat dua ni? Kelab futsal dan juga koperasi. Yes, that's it. Itu yang you akan masukkan dalam you punya journal jualan. Okay, so you akan cari antaranya. Okay, you scroll, cari invoice salinan. Cari invoice salinan. Mana? Page. Dia tak banyak kan? Okay, page 14, invoice salinan. Okay, tengok. Masukkan nama kita punya ABT bawah ni ABT, nama kita, jangan masuk nama kita. Masukkan nombor dokumen, masukkan tarikh dan masukkan jumlah. Okay, and obviously dekat sini adalah you menjual barang niaga you. So bolehlah you masukkan. You bukan jual aircon, bukan. Kalau jual aircon masuk journal. Tapi dia adalah barang niaga, so boleh masuk journal jualan. So you masukkan. So ini adalah journal jualan. Okay. Okay, lagi muka surat apa lagi? Muka surat ini resit rasmi, bukan kita cari invoice salinan.
muka surat 20. Muka surat 20 invoice, salinan. So Ina berkaitan dengan jualan secara kredit, you masukkan nama ABT you, masukkan nombor dokumen, masukkan tarikh, masukkan jumlah. Sama sahaja macam jurnal belian tadi. So ini adalah nama ABT, nombor dokumen, jumlah dan juga tarikh. So you akan buat benda yang sama. Okay. Okay, lagi. So ini adalah jurnal jualan. So you akan masukkan jurnal jualan. Okay. Lagi seterusnya kita cari lagi. Muka surat yang seterusnya. Muka surat 23. Invoice, salinan. Cuba cek adakah barang niaga. Yes. Dia adalah barang niaga. Maka you akan masukkan nama ABT you, nombor dokumen, tarikh dan juga jumlah. Masukkan lagi sekali. Okay. So ini you akan masukkan jurnal jualan. I buat kat tepi ni bagi you nampak. Okay. Seterusnya invoice asal dah, kita masuk jurnal belian tadi. Lepas tu kita ada apa lagi? Scroll. Itu receipt rasmi salinan, biarkan. Ada lagi tak? Tak ada. That's it. Okay. So settle lah berkaitan dengan jurnal jualan. Okay. Lepas tu macam biasa, you pun letak nama ABT semua. Dekat sini masukkan ABT. And then total dia you akan letak apa? You masuklah kat sini. Account jualan is credit leh J is credit, maka you letak sini KT credit, masukkan total amount daripada total atas ni, you letakkan kat sini. Nombor dokumen yang bawah ni biar kosongkan, tak perlu letak apa-apa. Okay, sama juga yang bagi akaun jualan, tolong letak ke kanan sedikit. Yes. Okay. Seterusnya, jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian akan ada record jika you ada urus niaga berkaitan dengan, bila cakap pulang terus fikir nota kredit. Macam mana nak bezakan jurnal pulangan belian atau jurnal pulangan jualan? Tengok dia asal atau persalinan. Kalau dia melibatkan nota kredit yang mana dia adalah bagi belian is asal, maka you boleh masuk dalam ni. Tapi kalau dia adalah nota kredit salinan, maka you akan masukkanlah dia ke dalam jurnal pulangan jualan. Okay. So I rasa nota kredit kita cuma ada satu saja kan. Siapa yang buat mesti dah boleh tahulah. Okay. So nota kredit cuba I rasa muka surat berapa sayang? Cuba check sekejap. I rasa dekat bahagian atas juga tu. Sekejap muka surat 10. Okay, tengok nota kredit apa? Nota kredit asal. So asal jurnal pulangan belian atau jurnal pulangan salinan jualan, dia adalah jurnal pulangan belian. So you akan masukkan dia. Ingat, jangan record nama kita, record nama orang lain. So you akan record nama siapa? Belian is ABB. Maka you akan record nama kita punya account belum bayar yang ada dekat bahagian atas. Macam sama juga macam tadi, masukkan nombor dokumen, tarikh dan juga jumlah. So you pun akan masuklah dia ke dalam jurnal pulangan belian. Okay. So you akan masukkanlah dekat sini. Asal ada satu saja. Untuk yang ni cuma ada satu. Bermaksud jurnal pulangan jualan tiada. Sebab tiada nota kredit salinan. Yang ada cuma nota kredit asal saja. So dekat sini macam biasalah, you akan letak satu urus niaga tadi tu. Masukkan nombor dokumen, jumlah. And then tulislah kat sini account pulangan. Pulangan apa ni? Belian kan? Okay, account pulangan belian. Dan belian adalah debit. So bila pulangan belian dia kontra, maka dia akan jadi kredit. Walaupun ada satu item, katalah sini you letak sini 300 kan. So dekat sini pun you just totalkan dia saja sebagai 300, cukup. That's it. Boleh. So settle lah dia berkaitan dengan jurnal am dan jurnal khas. Okay. So untuk next video, misalkan sambung lagi berkaitan dengan BCP, tapi bagi buku tunai dan juga buku tunai runcit. So pastikan siapkan dulu BCP bagi jurnal am dan jurnal khas dahulu. Nanti kita akan continue lagi bagi bahagian yang seterusnya. Okay. So I just bagi gambaran, you tengok apa yang you dah masukkan dalam rampi-rampi. You just keep going, keep forward, buat saja. Okay, so I just bagi guideline saja. Boleh? Okay, so I think I stop here. Thank you so much untuk you all yang tengok I punya video. So keep it up, teruskan usaha you dalam melengkapkan kerja khusus sebagai akaun 2021. Alright, so see you guys on next video. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.